Halo Jusaman, kembali lagi di YouTube channel saya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang preposition mit akusatif. Apa sih preposition mit akusatif itu? Preposition mit akusatif adalah preposition yang membuat jenis kata yang terikat dengannya memiliki kasus akusatif. Preposition mit akusatif itu terdiri dari bis, durch, ohne, für, gegen, wieder, betreffen, dan lain-lainnya. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas beberapa yang tadi saya sebutkan ya. Mulai dari dia itu digunakan di jenis apa aja sih, apa sih artinya, bisa digunakan ke dalam arti apa aja gitu. Oke. So, baiklah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu preposition bis mit akusatif. Preposition bis selalu diikuti dengan akusatif. Oke? Bis itu memiliki arti bisa sebagai waktu. Contohnya, bis nächsten Montag brauche ich der Geld. Saya butuh uang paling lambat hari Senin. Preposition bis juga bisa menunjukkan tempat tujuan. Contoh, ich fahre nur bis München. Saya hanya pergi ke Munich. Oke. Kebanyakan preposition bis dikombinasikan dengan preposition lainnya sehingga mengikuti kasus dari preposition terakhir. Contoh, bis zur Haltestelle gehen, bla bla bla. Bisa juga bis nach Spanien fahren, bla bla bla. Bisa juga bis 10 Uhr atau bis 13 Uhr, lanjutin. Bisa juga bis vor den Eingang. Bisa juga bis zu 18 Jahren, bisa bis zu 20 Jahren. Dan bisa bis auf den letzten Platz. Kita masuk ke preposition yang kedua, yaitu preposition durch mit akusatif. Oke. Preposition durch itu memiliki arti bisa sebagai menggambarkan sebuah pergerakan yang melintasi sesuatu. Contoh dari durch bisa ich laufe durch die Tür. Saya berjalan melewati pintu. Durch ini juga bisa diartikan sebagai penyebab suatu kejadian. Contohnya adalah das Haus wurde durch Feuer zerstört. Rumah itu hancur terbakar. Dan durch ini bisa juga sebagai menunjukkan rentang waktu tertentu. Contohnya itu ich muss die ganze Nacht durcharbeiten. Saya harus bekerja sepanjang malam. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu preposition ohne mit akusatif. Ohne bisa diartikan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak ada, tidak terlibat, atau tidak dilengkapi. Contoh, alle ohne Unterschied. Semua tanpa perbedaan. Wah, aku dan kamu. Ohne ini juga bisa ditunjukkan untuk seseorang tanpa sesuatu. Contoh, Martin kommt ohne seine Frau zum Fest. Martin datang ke pesta tanpa istrinya. Martin, kamu siap-siap tidur di luar. Ohne ini bisa juga menunjukkan pengecualian. Contoh, ohne eine Pause redet Tiara weiter. Tiara terus berbicara tanpa jeda. Wah, sepertinya Tiara ini punya bakat sebagai rapper ya. Kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu preposition für mit akusatif. Preposition für bisa diartikan untuk menunjukkan penentuan, penugasan, atau kepunyaan. Contoh, meine Erfahrung ist ein Pluspunkt für mich. Pengalaman saya merupakan nilai tambah bagi saya. Nah, pengalaman itu tidak akan terganti ya. Oke. Für ini bisa juga menunjukkan rentang waktu.
Contoh, ich bleibe für einige Wochen in Berlin. Saya tinggal di Berlin selama beberapa minggu. Für juga bisa ditunjukkan untuk memberi pengganti. Contoh, ich mache die Arbeit für Adila. Saya melakukan pekerjaan untuk Adila. Baik sekali kamu. Makasih. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelima. Itu ada Präposition gegen mit akusatif. Präposition gegen bisa diartikan untuk menggambarkan pertentangan terhadap sesuatu atau seseorang. Contohnya itu bisa wir kämpfen gegen den Hunger und die Armut. Kami berjuang melawan kelaparan dan kemiskinan. Gegen bisa juga menunjukkan perkiraan waktu yang dapat dilampaui atau dilewatkan. Contoh, sie kommt gegen 9 Uhr nach Hause. Dia pulang sekitar jam 9. Jangan lama-lama di luar ya. Oke. Gegen bisa juga menunjukkan perbandingan dengan sesuatu. Contoh, wie gut hat Maria es heute gegen früher. Betapa baiknya Maria hari ini dibandingkan dulu. Itu baik, ada perubahan. Sekarang kita masuk pembahasan ke-6. Itu ada Präposition mit akusatif. Präposition bisa diartikan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau pemikiran yang menyebar. Contohnya itu bisa die Suche greift sich immer weiter wabah terus menyebar. Semoga wabah ini cepat selesai ya. Oke. Ini juga bisa diartikan untuk menyatakan waktu secara spesifik. Contoh, ich gehe 6 Uhr in die Schule. Saya pergi ke sekolah pada pukul 6. Dia anak tepat waktu sekali. Bisa juga diartikan untuk menyatakan sesuatu yang berakhir. Contoh, die Zeit ist waktunya habis. Oke, kita masuk ke pembahasan ke-7. Itu ada Präposition wieder mit akusatif. Präposition wieder ini bisa diartikan untuk menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan lainnya. Contoh, sie muss wieder willen lachen. Dia harus tertawa melawan keinginannya. 2000 years later. Ke pembahasan yang terakhir atau 8 ya. Itu ada Präposition betreffen mit akusatif. Präposition betreffen itu bisa diartikan untuk menunjukkan sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan lainnya. Contoh, dein Schreiben betreffen den Arbeitsvertrag. Surat Anda tentang kontrak kerja. Sampai sini pembahasan kita hari ini tentang Präposition mit akusatif. Jika ada kekurangan atau hal-hal yang membuat kalian tidak suka, saya mohon maaf. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Terima kasih.